Assalamualaikum. Selamat sejahtera, selamat malam semua. Apa khabar anda semua? Semoga anda semua sihat walafiat, sihat sejahtera. Sebelum tu pada malam ini kita akan buat macam biasa, kita akan buat market outlook, iaitu jangkaan jangkaan pergerakan untuk jangkaan pergerakan pada minggu depan untuk macam biasa kita cuba buat goal dan nanti kita tengok beberapa pair lain beberapa pair lain. Ada yang request Euro USD, Nazirul request Euro USD. Okey, nanti kita cuba buat Euro USD. Kita tengok nanti Waalaikumsalam. Okey. Siapa tu? Muhammad Azlan. Okey. Nanti kita cuba tengok sebelum kita teruskan, nanti kita tengok keputusan yang market outlook yang kita buat pada minggu lepas. Apa hasilnya yang kita dapat. Okey, apa hasil yang kita dapat. Dan selepas itu kita tengok jangkaan pergerakan untuk gold dan beberapa pair lain. Tak banyak pun, mungkin satu gold dan dua pair saja. Dan kalau pair-pair lain yang kita tak buat malam ni, insya-Allah macam biasa saya akan buat di dalam saya akan update besok di dalam grup Telegram. So jangan risau kalau kita tak sempat buat semua pair. Sebab saya cuba buat rutin saya setiap hari Minggu dengan keadaan musim PKP ni. Jadi saya plan kita cuba buat market outlook setiap hari Ahad, setiap hari Ahad. Dan mungkin next week pada hari Sabtu kita akan buat lagi sesi ulang kaji seperti yang kita buat malam tadi seperti yang kita buat malam tadi. Okey, sebelum tu semua sihat semua, moga anda semua sihat walafiat, sihat sejahtera. Okey. Mula-mula kita tengok dulu pair yang kita dah buat. Pair apa yang kita dah buat sebelum ni? Euro USD Euro USD kita ada buat, Euro JPY kita ada buat GBP USD. Mana GBP JPY tak ada dalam ni Okey, GBP JPY tak ada dalam ni. Okey, tak apa. Kita nak tengok keputusan yang kita buat. First kita tengok dulu, mari kita tengok USD Kanada. Yang USD Kanada minggu lepas kita target nak buy. Kita target nak buy di zone mana kita nak ambil TP. Jom kita tengok keputusannya dulu. Okey. So pada minggu lepas, pada minggu lepas kita target kejap kita buka time frame daily dulu. Kita tengok dulu di time frame daily apa yang terjadi. Okey. Pada minggu lepas saya jangkakan di time frame daily harga akan naik pada minggu lepas. Pada kita buat pada hari Minggu minggu lepas kita target harga akan naik di sekitar zon 1.263. Ini zon pertama kita. Okey. Dan target kedua kita ialah 1.27 1.27. Okey. Kita cuba tengok apa yang dah terjadi. So kita dapat di sekitar zon ni Okey. So untuk yang dah ada entry sebelum ni masa market sebelum market naik, mungkin ada yang hold, masih yang ada yang dah hold, yang dah ambil TP. Okey. Itu berdasarkan view di time frame daily. Kita target harga akan naik lah. Okey. Cuma ada sedikit cuma
masa kita buat review tu, kita target di time frame kecil, iaitu H4 dan H1 akan ada sedikit penurunan dulu sebelum naik. Tetapi apa yang berlaku, market terus naik, tiada retrace. So minggu lepas kita target harga akan turun dulu ke sekitar 2.247, tetapi tidak berlaku. Apa yang terjadi pada hari Isnin, market open, market harga buka, harga terus naik, harga terus naik, harga terus naik. So kita tengok dulu, ini yang keputusan yang kita pada minggu lepas, yang jangkaan pergerakan yang kita buat. Okey, so kita target market turun dan terus naik ke dua zon, zon TP kita. Tetapi apa yang berlaku, tiada retracement dan market terus naik, market terus naik. Okey, so ada yang terus entry, mungkin ada yang terus entry tanpa tunggu retracement. Itu rezeki anda lah, rezeki anda. Mungkin ada yang hold sebelum tu dari bawah lagi dan hold hingga zon 1.263 ataupun hingga 1.276, 1.276. So malam ini alang-alang kita dah tengok keputusan kita untuk USD Kanada berdasarkan market outlook sebelum ni, dan mungkin kita boleh teruskan untuk USD Kanada, ke manakah jangkaan pergerakan seterusnya. Okey, so kita buat sekejap, kita tanda dulu ni. Okey, so alright, so tak apa, kita buat alang-alang tu kita dah tengok result. Nanti kita selepas ni kita tengok GBP USD dan kita tengok Euro JPY, Euro JPY. Alright, so ini yang berlaku pada minggu ini. Okey, harga dah sampai di tempat untuk yang buy, kita dah sampai TP pertama dan TP kedua, target TP kita, zon TP kita dah sampai. Jadi untuk jangkaan pergerakan pada minggu hadapan, ke manakah mungkin price akan pergi. Okey, so saya ubah line ni kejap, nanti kita tengok. So okey, so kita buat langkah yang sama seperti yang kita buat sebelum ini, iaitu kita buka di time frame besar dulu. Kita buka di time frame besar dulu. Kita nak tengok bentuk candle yang terbentuk pada minggu lepas. Okey, so saya besarkan sedikit chart. Okey, so target kita pada minggu lepas dah sampai. Alright, so sekejap ya. Saya betulkan sedikit kat sini. Kita tengok target kita dah sampai. Sekejap ya. Saya betulkan saya punya trend ni kejap. Struktur market. Okey, so berdasarkan candle yang terbentuk pada minggu lepas, ni pada minggu lepas. Okey, so kita target harga naik. So harga dah naik ke level yang kita target, iaitu di zon 1263, 1.27, 1.276 lebih kurang. Okey, so ke manakah jangkaan arahnya pada minggu hadapan, pada minggu hadapan. So berdasarkan bentuk candle yang terbentuk. Okey, so dari sini harga dah naik, dah membentuk retracement selepas berlaku penurunan yang banyak. Selepas berlaku penurunan yang banyak, harga telah membuat retracement. Okey, ini retracement. Okey, ini struktur retracement. Ini struktur retracement yang kita jangkakan
akan berlaku pada market outlook yang sebelum ni. Jadi pada minggu hadapan saya jangkakan akan ada lagi berlaku penurunan, akan ada berlaku penurunan, akan ada berlaku penurunan. Okey, saya jangkakan berdasarkan candle yang terbentuk. Okey, di sini kita nampak ada dua candle ini telah berjaya break zone ini, candle biru ni, candle biru ni, candle biru ini. So ada bearish engulfing berlaku, ada bearish engulfing yang berlaku. So untuk USD Kanada ni kita jangkakan akan berlaku penurunan. Okey, saya besarkan sikit chart bagi anda nampak. Okey, so saya jangkakan begini struktur pergerakannya. Okey, so saya jangkakan harga akan turun ke dua zone, satu iaitu di zone mana 1.247. Kemungkinan price akan turun semula ke zone 1.247 atau ke bawah lagi. Ada lagi satu zone di bawah ni. Okey, saya lukis kejap zonnya. Ni okey. Alright. Di zone mana? Di sekitar 1.242, 1.247 dan 1.242. Saya target harga akan turun di sekitar zone itu. Okey. So ini view di time frame daily, di time frame daily. So tengok ni, kita dah ada satu candle, dua candle ini telah berjaya break candle bullish ini, candle bullish ini. So saya jangkakan price akan buat penurunan lagi. Okey, ini struktur di time frame daily. So sesiapa yang ada masuk sell, okey, sell. Okey, pada minggu ini kalau tak salah saya, hari Isnin selepas market naik, kemudian hari Selasa tu tak salah saya ada nampak setup price untuk turun. Kita ada SOP untuk masuk sell. So saya ada bagi sell dalam group. Kita ada bagi saya ada bagi signal sell, signal sell. So saya dah ada bagi TP, mungkin ada yang dah close dan mungkin ada yang masih lagi hold sell, masih lagi hold sell. So ini target kita. Minggu depan saya jangkakan price akan turun ke zone 1.247 atau 1.242. 1.247 atau 1.242. Okey, ini view di time frame daily. Okey, so jom kita tengok di time frame kecil. Di time frame kecil, struktur di time frame kecil, adakah kemungkinan price akan naik dulu kemudian baru turun. Okey, kita tengok dulu bentuk yang terjadi, candle pattern yang terjadi di time frame kecil. So kita tengok dulu, kita betulkan SNR dia sedikit. Alright. So di time frame kecil, okey, di time frame kecil saya jangkakan di time frame H4 sama, kita menunggu di zone mana di zone 1.259, di zone 1.259 untuk kita tunggu SOP. Kita kalau yang belum ada entry, ini ingat untuk yang belum ada entry, kita menunggu di zone 1.259, 1.259 macam ni. Saya jangkakan di time frame kecil. Okey, kita untuk kita ambil TP yang jauh, saya jangkakan price akan naik dulu. Price akan naik dulu di zone 1.259. So kita nampak di zone 1.259 ini, kita tengok price naik, price bergerak secara mendata di zone ini, price bergerak secara mendata. So dari segi struktur market, saya nampak price akan turun. So kalau kita tengok
struktur market, struktur pergerakan kita tengok ni. Dari sini price terus turun, kemudian pada hari Khamis, Rabu, Khamis, Jumaat, harga bergerak secara mendatar saja. Harga bergerak secara mendatar saja, bergerak. So dari struktur yang terbentuk ini, saya jangkakan price akan membuat penurunan. Jadi zon yang sesuai untuk kita tunggu SOP untuk entry sell ialah di kawasan 1.259. Kita tunggu di zon 1.259 untuk kita tunggu SOP di zon itu untuk kita buat entry sell. Okey. So ini dari segi struktur, dari segi struktur. Okey. Kalau kita guna Fibo, okey, ni saya tambah sikit malam ni. Kalau kita guna Fibo, betul tak jangkaan kita tu di zon yang kita jangkakan tadi, dua tempat tadi. Okey. Alright. Ini dia zonnya. Okey. So kita tengok Fibo, so ini dan kemudian ini. Okey. So kalau kita guna Fibo, ini saya nampak price akan menuju ke kawasan ini, dua zon tadi, 1.247 dan 1.242, lebih kurang 1.247 dan 1.242. Okey. Ini untuk jangkaan pergerakan untuk USD Kanada, USD Kanada. So kita tengok, kita kecilkan sedikit chart, kita nak tengok view dia. Betulkah, mungkinkah price akan membuat penurunan? Okey. Dari kita lihat dari segi struktur pun, okey, kita dah nampak. So ini strukturnya nanti pada minggu hadapan saya jangkakan akan turun naik. Okey. So ini untuk USD Kanada. Okey, ada pertanyaan tak untuk USD Kanada ni? Ada apa-apa soalan tak untuk USD Kanada? Okey. So kalau tak ada apa soalan, kita tengok pula. Ini yang saya shock ni. Saya rasa teruja kalau kita bila kita buat market outlook, kemudian bila kita punya jangkaan pergerakan tu menjadi jadi rasa seronok, kita excited, kita happy dengan apa yang kita buat. Okey, dengan jangkaan yang kita buat. Okey, pair seterusnya kita nak tengok juga pair seterusnya GBP USD. Sebelum ini kalau tak salah saya pada market outlook yang kita buat 2 minggu sebelum ini, kita jangkakan market akan turun dan turun hingga ke ada paras support yang kita dah tanda sebelum ni. Okey. So jom kita tengok GBP USD yang kita dah buat pada minggu sebelumnya. Okey. Ini view di GBP USD. View di GBP USD yang kita dah buat sebelum ini. Sebelum ini memang kita target berdasarkan time frame daily, kita dah target harga akan membuat 3 struktur penurunan. So kita target pada minggu sebelum ini di sekitar TP kita ialah di sekitar 1.374 dan di sekitar 1.368, 1.374 dan 1.368. So tahniah kepada yang masuk sell pada 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya. Harga bergerak ni lebih kurang 2 minggu, harga turun, harga turun selama 2 minggu. Okey. So di sini kita betulkan sedikit SNR yang kita tanda pada minggu sebelum ni. Okey. So kita tengok harga turun di bawah ni. So macam malam tadi kita ada belajar tanda SNR, kenapa price berhenti di sini. So kalau kita tengok semalam, okey, pada minggu ini
harga turun ke zon 1 point berapa ni sekejap. Low dia buat paling rendah berapa 1.357 1.357. Okey. So kalau kita tengok sebelum ini dia zonnya, zon yang kita dah buat pada sebelum ni. Okey. Okey, ini yang berlaku pada minggu ini. Okey. Sekejap saya buat struktur sikit bagi anda nampak macam mana struktur pergerakan yang berlaku. Okey. Berlaku pada minggu ini. Ini dia ke? So kalau kita tengok ini, macam saya cakap dulu, kalau kenapa sebelum ni kita target nak masuk sell, sebab ini arahnya arah. So kita menunggu price retrace untuk kita cari zone entry sell. So untuk GBP USD ni saya jangkakan akan berlaku kenaikan di situ. Apa yang berlaku pada minggu ini saya jangkakan akan berlaku kenaikan semula berdasarkan candle yang terbentuk candle yang terbentuk. Okey. So apa yang kita nampak pada hari Rabu, Khamis, Jumaat, kita nampak ada harga turun di zon 1.357. Okey. Harga turun sampai zon 1.357, iaitu di zon ini ada zon resistance become support, resistance become support. So price menguji kali kedua. Ini kali pertama price turun retest, ini kali kedua price turun retest. So untuk ini saya jangkakan sekejap ini dia. Untuk GBP USD pada minggu hadapan, ingat ni ini view di time frame daily. So saya jangkakan price akan naik price akan naik di sekitar ini. Okey, sebab kita ada zone minor di sini zone minor di sini. Okey. So kemudian mungkin price akan turun turun untuk menguji, dan price akan naik semula ke hingga zone ini. Zon mana? 1.390. 1.390 lebih kurang saya jangkakan di situ. Ini view di time frame daily. Saya nampak view di time frame daily ada dua tempat kemungkinan price akan pergi, ataupun di atas lagi di sini. Ini laluan utama. Ada dua tempat kemungkinan price akan pergi. Price mungkin akan pergi ke zone 1.39 dan di zon 1.4 lebih kurang 1.439 ataupun 1.400. Ini jangkaan di time frame daily. Ingat kita nak tahu arah, jadi kita buka time frame besar, kita nak tahu arah pergerakannya. So berdasarkan time frame daily, saya nampak harga akan naik naik ke dua zon 1.39 1.390 ataupun 1.400. Okey, dua tempat kita nak ambil TP. Jadi kemungkinan di time frame kecil, ini struktur di time frame daily. Okey, ini struktur di time frame daily. So kita tengok pula kemungkinan ada tak berlaku retracement atau penurunan dulu di time frame besar. Okey. So sekejap kita tanda dulu di time frame. Kita tengok struktur di time frame kecil pula. Okey. So ini view kita tadi di time frame daily yang line ini ialah kita jangkakan pergerakan di time frame daily. Okey. So di time frame H4 so kita sekejap, saya ni dulu saya betulkan SNR saya sekejap ini. Okey. So di time frame H4 saya nampak kemungkinan price akan membuat struktur begini ni. So kita jangkakan price mungkin akan kejap macam ni.
So saya nampak kemungkinan price akan turun dulu, menguji di zone 1.37 372 1.372. Okey, di zone 1.372 dan mungkin price akan terus naik. So ini jangkaan pergerakannya. Jangkaan pergerakannya. Okey, ini dia. So saya jangkakan untuk GBP USD, okey, di time frame kecil price akan retrace dulu, kita menunggu di zone 1.3 berapa kita tengok betul-betul. Berapa ya ni 1.371, sorry, 1.371. Kita tunggu SOP. Kita tunggu SOP di zone itu. Kita tunggu SOP di zone itu untuk harga terus untuk kita ambil zone buy. Kita nak masuk zone buy. Di sini ingat tu, kita menunggu di zone 1.371 1.372. Kita menunggu SOP untuk buy. Okey. So di time frame ini, okey, alang-alang tu kita tengok, kita dah tengok tadi. Okey, so kita tengok kita alang-alang itu kita tengok dulu struktur pergerakan. Okey. So kita bermula di sini So di sini saya nampak ini ialah arah. Ini ialah arah, iaitu arah nak naik. Arah nak naik. Okey. Dan di sini antara zon 1.377, okey, kemungkinan 1.37 hingga zon, kemungkinan price mungkin akan mendata dulu. Price mungkin akan mendata dulu sebelum berlaku breakout, sebelum price naik ke atas. Jadi kemungkinan so di sini chart pattern ataupun struktur pergerakan, kemungkinan price akan bergerak turun naik sebelum berlaku breakout, sebelum harga naik ke atas. Jadi di sini apa yang saya cadangkan supaya anda kalau kata jangkaan kita tadi nak naik di zon 1.371, ada yang dah entry tanpa tunggu SOP. So pastikan anda letak zone SL di kawasan yang sewajarnya. So kalau kata contoh kita dah masuk buy di kawasan ni, di mana zone SL kita? So kalau di sini cadangan saya kita letak zone SL di kawasan 1.369 yang terbaik. Zone SL kita di 1.369. Ini untuk yang entry, untuk yang nak entry buy, untuk yang naik. So kalau kita tengok kita tak nak tengok candle, kita tengok ini saya punya apa yang saya nampak. Saya jangkakan setelah berlaku kenaikan, harga mungkin akan membentuk mendata di zon ini. Kemudian lepas itu mungkin akan berlaku breakout dan naik ke atas ke kawasan target kita, dua target kita tadi, ke kawasan dua target kita tadi. Okey, boleh nampak anda boleh nampak kita punya jangkaan pergerakannya. Okey, dan selepas itu kita gunakan Fibo pula. Tadi kita tengok SNR, kita tengok structure market. Sekarang ni kita tambah Fibo pula. Ke manakah kemungkinan price target kita tu betul tak? Okey. So untuk Fibo ni jangan risau nanti bukan bertukar trend. Alif Haikal bukan bertukar trend. Nanti saya bagi Alif nampak sikit. Sekejap lagi saya bagi nampak. Okey. So terbalik pula Fibo ni. Okey. Kejap ya. Okey. So kita punya target di sekitar zon ini. Kalau kita ikut Fibo kalau ikut kita marking SNR tadi, kita target di 1.389, kemudian di 1.400 lebih kurang Ini dia. Dua target kita. Ini 1.389 ataupun di 1.400.
399 ini kita target 2 tempat. Alif Haikal tanya GBP USD dah bertukar trend. Sekejap lagi saya jelaskan. Sekejap ya. Okey, ini kita punya target. Kita untuk GBP USD kita masih nak masuk posisi buy untuk swing. Untuk swing kita nak ambil TP yang panjang. Nak ambil TP yang jauh. Kita nak ambil TP yang jauh. Okey, clear Okey. Alang-alang tu si Alif Haikal dah tanya GBP USD dah bertukar trend. Sekejap saya jawab. Okey, kita buka macam mana kita nak tahu trend bertukar atau tidak. Sekejap kita buka time frame daily. Saya bagi anda tengok view time frame daily. Okey. Tengok ini pandangan saya saja. Kemungkinan pandangan saya ni boleh salah. Ini hanya pandangan. Okey. So, ini okey, sekarang ni saya dah kecilkan view zoom tadi. Saya dah zoom skala skrin saya tadi kecil. So, saya nak menjawab soalan Alif. So, kita tengok dari sini hingga ke sini trend masih uptrend. Trend masih uptrend. Okey, trend masih uptrend. So, apa yang kita tunggu sebelum ini ialah kita menunggu retracement. Kita nak cari retracement. So, ini dah berlaku retracement. Dah berlaku retracement. Trend masih lagi uptrend. Kalau kita tengok view dari sini hingga ke sini, trend masih lagi uptrend. Okey. So, di sini sudah ada berlaku retracement. Okey. So, saya hanya bagi view tadi untuk mungkin untuk yang seketika saja yang saya punya jangkaan pergerakan tadi. So, saya jangkakan tadi selepas berlaku retracement harga akan naik. Harga boleh naik sampai ke zon 1.42 ni. Harga boleh naik tinggi. Boleh naik lagi tinggi. Cuma saya target kita tadi mungkin target TP1 dan TP2 tadi mungkin tak jauh, tapi boleh, sebenarnya boleh lagi kita jangkakan price boleh pergi lagi tinggi hingga ke zon 1.4200. Di sini nanti baru kita tengok price action semula, bentuk-bentuk candle yang terbentuk. Kalau kata situ nanti ada berlaku bearish engulfing atau SOP SOP untuk kita entry sell. Nanti kita cari sell pula. Okey, clear Alif? Tadi sebab kita tengok view di sini saja. Kita tengok skala kita ni di sini saja. Besar ni saja. Kita tengok dari sini hingga sini saja. Kalau kita zoom out, kita tengok betul-betul, okey, trend masih lagi uptrend. Untuk GBP USD masih lagi uptrend. So, kita nak menunggu peluang untuk yang belum ada entry. Untuk yang belum ada entry buy, jadi kita nak menunggu peluang untuk re-entry buy. Re-entry buy. Kita menunggu peluang untuk re-entry buy. Okey? So, yang mana pada minggu lepas kalau di dalam grup kalau tengok saya ada kebetulan saya jarang entry di GBP USD. Saya jarang entry di GBP USD. Jadi kebetulan saya nampak price dah turun di zone resistance become support. Kemudian sudah ada SOP untuk buy. Jadi saya ada masuk buy. Saya ada kongsikan entry saya di dalam grup Telegram. Saya ada kongsikan entry saya. Saya jarang entry di GBP USD, tapi kebetulan dia dah sampai di zone tu, jadi saya pun tak nak lepaskan peluang tu lah. Bolehlah buat duit sikit. Bolehlah buat duit sikit. Okey. Ini jangkaan kita, jangkaan pergerakan kita, jangkaan untuk pair GBP USD. GBP USD Okey, dan kita dah tengok view dia. Okey, kemudian kita tengok lagi apa lagi satu pair yang saya lupa. Tadi kita dah tengok USD Kanada. Kita dah tengok USD Kanada, kemudian kita dah tengok GBP USD. Hasil kita buat market outlook yang sebelum ni.
dan kemudian keputusannya macam mana, dan kemudian jangkaan pergerakan seterusnya. Kita dah buat dua pair. Okey, kita dah buat dua pair. Okey. Pair yang ketiga saya nak tengok hasil market outlook yang kita buat pada sebelum ini, iaitu di pair Euro JPY. Euro JPY. Sebenarnya saya nak cari GBP JPY. Okey, tapi rasanya saya dah terdelete pair itu, chart pair tu. Jadi kita tengok pair. Okey. Untuk Euro JPY. Okey, Euro JPY. Okey. Untuk Euro JPY, kita sebelum ini kita target untuk mencari sell. Kita nak cari sell swing. Kita nak cari sell swing. Kita target dua tempat. Kita target dua TP, iaitu di zone 129 lebih kurang 130 129, dan di zone 12 ni yang bawah ni kita jangka kat sini yang market outlook 2 TP, iaitu di sekitar 128 400 lebih kurang. Cuma zone TP kedua tu sikit lagi tak sampai. Sikit lagi tak sampai. Okey. Untuk ini hasilnya yang kita dah buat market outlook ni. So tahniahlah yang mana yang masuk swing sell tu. So kita ada yang entry di sini, ada yang dah entry di atas ni. So kalau ikut market outlook kita sebelum ni, kita target di sini. Kita dah dapat TP pertama 288 pip. Zone kedua tak sampai. Zone kedua ni lagi berapa pip saja, lagi 30-40 pip saja tak sampai. So kalau siapa yang hold tu hingga ke zone ke bawah tu, kita dapat 396 pip. 396 pip. Okey. Sama juga macam GBP USD tadi. Kita tengok dia masih dia nak berubah trend ke ataupun dia masih uptrend. Kita tengok. Okey. So kalau kita tengok dari bawah ni, saya kecilkan chart, saya zoom out dia, saya bagi kecil screen. So saya nampak trend masih lagi uptrend. Trend masih lagi uptrend. Bila harga sampai di zone 134 ini, kita menunggu, kita nak mencari retracement. Jadi kita nak masuk posisi sell lah. Posisi sell. Kita nak mencari sedikit pip untuk ni. So view untuk Euro JPY masih lagi dalam keadaan uptrend. Masih lagi keadaan uptrend. Tengok, anda tengok ni, daripada 2000 tahun ni daily. Kalau anda tengok ni, daripada sini, daripada 2020, trend masih lagi uptrend. Trend masih lagi uptrend. Okey. So bila price sampai di zone resistance ini, kita menunggu, kita nak mencari retracement. Kita nak mencari sedikit pip. Okey. So ini view kita untuk Euro JPY. So jangkaan pergerakannya pada minggu hadapan, ke manakah price mungkin akan pergi, ke manakah price mungkin akan pergi. Okey. So kita tengok sama cara. So saya delete, saya ubah Fibo ni kejap. Saya alihkan dulu, takut anda terpandang Fibo ni. Okey. So berdasarkan candle yang terbentuk, cikgu Kak Sibah nak gold sekejap lagi. Sekejap lagi kita buat gold. Sebab tadi saya buat review dulu market, jangkaan market outlook yang kita buat sebelum ni. Kita nak tengok hasilnya macam mana, dan alang-alang kita dah tengok pair yang kita tadi. So kita terus buat jangkaan pergerakannya. Okey. Alright, ini dia. Okey. So untuk Euro JPY, saya jangkakan harga akan naik lagi selepas bentuk candle yang terbentuk,
price action atau bentuk candle di time frame daily yang terbentuk ini. So kita nampak ada dah berlaku bullish engulfing di sini di sini sudah price dah ada berlaku bullish engulfing so saya jangkakan selepas berlaku penurunan, saya jangkakan harga akan naik semula harga akan naik semula. So saya jangkakan begini, harga dan struktur pergerakannya begini saya jangkakan. So salah, apa benda ni? Okey, ni okey, so saya jangkakan harga akan naik harga akan naik. So harga akan naik dua tempat so kat sini saya jangkakan akan naik di sekitar 131 atau naik lagi di sekitar 1.32 struktur pergerakan. Dia boleh naik mungkin lagi lebih lagi, mungkin sampai ke zon 134. So untuk ketika ini apa yang saya nampak, price mungkin akan naik ke zon, sekejap saya tanda. Okey, satu berapa 131 131 200 lebih kurang. Dan kemudian di zon ini ni zon dia okey, mungkin 132 di zon 132 300. Dua zon TP kita nak ambil. So ini jangkaan pergerakan di time frame daily. So di time frame kecil mungkin ada berlaku penurunan dulu mungkin ada berlaku penurunan dulu. So kejap lagi kita buka time frame kecil H4 atau H1 alright. Okey, ini saya dah betulkan sedikit SNR di time frame daily. So ingat nanti kalau kata kita nak menunggu zon tu SL jangan lupa, zon SL jangan lupa jangan kita, memang kita fokus nak cari buy, tetapi kemungkinan kita jangkaan kita ni boleh jadi salah. Okey, kalau jangkaan kita salah, SL jangan lupa jangan sampai account MC atau jangan sampai account stop out jangan sampai stop out. Jadi kita tengok zon di mana zon yang sesuai untuk kita masuk atau untuk kita re-entry buy. Untuk yang dah ada, yang masih lagi hold untuk yang dah ada entry, pada minggu lepas GBP USD saya ada bagi entry buy, JBP JPY saya ada bagi entry buy, signal buy. So Euro JPY pun saya ada bagi entry buy So kita tukar di time frame kecil. Okey, kita tukar ke time frame kecil. Okey, ini view di time frame kecil. Sekejap, sebelum tu saya nak cari jawapan sekejap. Kenapa di H4 ni price berhenti di satu ni. So, dia ada SNR dia yang mungkin kita tak buat sebelum ni SNR dia yang kita tak buat sebelum ni. Okey, so kita tanda sekejap Tanda ni kenapa, apa ada kat sini yang kita tak lupa nak tanda. Okey, kita cari line biru ni. Okey, kita cari line biru ni apa ada di kawasan ini So kalau ikut zon yang paling sesuai, kita nak tunggu buy sebelum ni, kita nak menunggu buy di sini, tetapi price tak sampai ni di zon aqua ni kita nak menunggu di sini sebelum ni. Memang saya sendiri pun nak menunggu di sini 128295. Kita nak menunggu di 128295, kita nak entry buy, tetapi price tak sampai. Okey, so price hanya sampai di zon biru ni saja ni, line biru ni line biru. So kita tengok apa ada di sini, atau kita kecilkan lagi, ada tak? Ada lagi tak SNR? Ada dia biasanya ada. Dia ada lagi di sebelah kiri. Jap, saya nak cari jawapan jap. Apa ada di sebelah kiri ni? Kenapa dia berhenti kat sini? Ada, mesti ada meh. Oh, dah habis, tak boleh nak kecil lagi. Okey, tak apa. Okey, dia mesti ada jawapan Sekejap, kita tengok di time frame daily. Apa ada di sebelah kiri? Ini dia ini laluan utama ni. Kalau kita tengok line biru ni, kalau ikut kita nak tunggu di zon aqua ini. Tetapi line biru ni kita tengok ini dia dah start reject pada minggu lepas, dan kemudian harga terus naik. Okey, ini laluannya. So kita buka balik time frame H4. Okey, di time frame H4 saya jangkakan
saya jangkakan macam ni lah. Kemungkinan akan berlaku penurunan dulu. Kemungkinan akan berlaku penurunan dulu. Jadi kita menunggu di zon sini ini kawasan breakout, price datang retest. So kita menunggu di sini untuk re-entry buy untuk ambil TP yang jauh di zon 1.129.524. Di zon 129.524 kita nak menunggu SOP di situ untuk re-entry buy dan ambil TP yang jauh. Ambil TP yang jauh. Okey, so clear tak untuk Euro JPY. Okey, sama juga situasi macam GBP USD tadi. Kemungkinan di zon ini 130 hingga satu zon 129 tadi, di zon ini hingga ni kemungkinan jangan nanti sawan. Price mungkin membentuk zon sideways dulu. Membentuk dia selepas naik, dia dah membentuk arah. Ini chart pattern ataupun struktur market biasanya dia akan sideways, naik turun. Naik turun. Okey. Takut nanti ada jika situasi itu berlaku, relax je. Relax je. Okey. So, jika kita nak menunggu buy di sini, di manakah zon SL kita? Zon SL yang saya cadangkan kita letak di sini. Berapa pip saja? Kalau dari sini hingga ke sini, kita letak 36 pip saja. So, zon SL kita di kawasan ini 129.164. 129.164 zon SL kita. So kita sini zon entry, kita nak ambil TP sini berapa? 172 pip atau di atas lagi So sini 280 pip. Zon SL kita tadi ingat saya bagi anda jika jangkaan pergerakan kita ni salah, zon SL kita di sekitar 129.158 lah lebih kurang. Ingat itu zon SL nya. Zon SL. Okey. Itu tadi kita dah buat 3 pair USD Kanada. Kita dah buat JBP USD. Kita dah buat Euro JPY 3. Cukuplah pair. Sekarang ni kita buat analisa untuk gold, metal. Ni metal kegemaran ramai. Kegemaran ramai. Kegemaran ramai. So kita tengok gold. Yang ni yang terakhir lah. 3 pair 1 metal cukup untuk malam ni. Okey. Gold kita review dulu yang kita buat market outlook sebelum ni. Kita market outlook yang kita buat sebelum ini, kita jangkakan harga nak ke mana. Alright. Okey, clear Alright, ni dia. Ni dia. Okey, ni dia. Alright. So kita alihkan sekejap benda alah ni. Kita alihkan sekejap trendline ni. Alright. So gold pada minggu lepas, pada market outlook yang kita target nak naik tinggi tapi belum sampai lagi. Ini dia. Ini lagi kita buat sedikit ulang kaji kenapa price belum sampai ke target kita target di zon 143 1843 ataupun 1845 yang kita target sebelum ni. Belum sampai lagi, belum sampai. Okey. Belum sampai. So sekejap kita ubah dia punya line yang ada ni, jadi kita guna balik. Okay, so kita delete. Sekejap ya. Banyak lah yang kita buat minggu lepas. Oh ni dia. Okay, banyak. Ni ada lagi. Ni dia. Okay, jadi kita buat ni ada banyak lain. Ni yang kita chat yang kita minggu lepas. Banyak ni. Ni pun ada. Tu dia. Tak apa, jadi kita guna balik. Ada lagi ke? Dah habis dah. Ada lagi? Okey, habis dah. Ada lagi. Okey, dah habis dah. Dah tak ada dah line kat situ. Okey. Untuk view kita untuk gold pada
minggu lepas kita target harga akan naik. So zone entry kita pada minggu lepas, pada minggu lepas kita zone entry kita ialah di sekitar 1794, 1795. Kita target itu zone entry kita untuk buy. So apa yang terjadi pada minggu lepas, harga belum naik, harga belum naik. So ni yang saya nak lukis. Ini yang target kita minggu lepas. Kita target sekitar 1843 di sini. Ni kita target, ada line dia kat sini. Ni 1843 lebih kurang. Sekejap. 1843. Kita target begitu. Kita target ada 2 zone. Kita target macam ni pada minggu lepas. Ini yang market outlook pada minggu lepas. Tetapi price naik hanya membuat harga tertinggi di sekitar 1824 sahaja ni 1824 sahaja. So kalau yang mana entry di zone 1794 96 yang kita bagi pada minggu lepas, kita hanya dapat sekitar 286 pip sahaja. 200, price tak naik, kita kekurangan pip lagi. Kita target di sini atau di sini. Price belum naik. So apa yang berlaku selepas itu, price turun di zone yang sama. Di sekitar zone yang sama. Ini zonnya. Kalau kita tengok gold membuat harga terendah yang terbaru di sekitar berapa ni, dia membuat new low 1789. Price naik hingga 1824, price turun hingga 1789. Okey? So kita tengok view dia, chart pattern, struktur market. Okey? Kita tengok mula. Okey. So apa yang saya nampak di sini, okey, selepas berlaku kenaikan ni dari sini, dari mula ni dia membentuk satu gelombang, satu arah yang panjang. Ini yang saya tunggu. Saya nampak ini satu arah yang panjang. Memang saya nak cari buy lagi tinggi. Saya nak re-entry buy. Kita nak cari TP yang lagi tinggi. Dan TP yang tinggi kita di 1843 dan di zone 18 ni berapa ni? 1850 kita nak cari di zone itu. Tetapi price belum pergi. Okey. Apa yang berlaku dari sini? Kita tengok dari segi kita lukis struktur market. Okey, ini satu arahnya. Selepas berlaku kenaikan yang banyak, ini pergerakannya. So price membentuk 3 struktur retracement, 3 struktur retracement. Ini dia. 3 struktur retracement. So price belum lagi naik. Cuma di sini kita nampak zone strong resistance become support yang kuat. Zone resistance become support yang sangat kuat. RBS resistance become support. Ini support je. So saya jangkakan nanti kita nak menunggu semula di zone 17. Kita tunggu di zone yang sama. Tunggu di zone yang sama. Kemungkinan rendah lagi. Ataupun kita tunggu di 1791 ataupun 1790 untuk kita re-entry buy. Kita nak re-entry buy. Buy juga, kita nak cari buy je. Sebab saya nampak ini arah, ini arahnya. Ini arahnya. So saya nampak ni So kemungkinan di sini nanti price mungkin akan naik sini atau akan naik sini atau akan menguji di sini dan seterusnya ke atas dan seterusnya ke atas. So ada banyak tempat kita nak menunggu so nak ambil TP. So ini dia. Ada banyak zone TP kita nak ambil So mana yang nak intraday, mana yang nak hold, nak swing So kita di sini kita dah nampak dah di mana zone yang sesuai untuk kita re-entry buy. Untuk nak intraday boleh, yang nak scalping boleh. Okey. So ini di view di time frame H4. Mungkin di time frame H1 nanti mungkin ada struktur mungkin ada sedikit penurunan dulu sebelum berlaku kenaikan. Okey. So kita tengok di time frame kecil mungkin price akan naik hingga zone mana ini berapa zonnya? Di sekitar 1809, 1810 mungkin price bergerak begitu. Okey. So price mungkin akan turun semula begini So ini yang ni kita jangkakan untuk swing.
So ini kemungkinan price bergerak macam ni, baru dia akan naik. Baru dia akan naik. So ini target TP kita. Kita nak ambil kalau siapa re-entry di zone 179190, okey. So kita ada banyak zone TP kita nak ambil. Itu untuk yang nak intraday atau yang nak scalping. Sekejap saya tunjuk. Kemungkinan di sini anda nak scalping atau mungkin yang nak hold. Ni ambil zone TP. Dia ada banyak zone TP kalau yang nak intraday atau yang nak scalping. Okey, di sini. So ini target yang kita nak swing. Ini yang panjang ni kita target nak swing. Kita nak target nak swing, kita nak ambil TP yang jauh. Okey. Itu viewnya. Okey, anda nampak tak selepas ini corak ataupun pattern yang selalu berlaku. Dia benda ni pergerakan harga dia membentuk pattern dan pattern ni selalu berulang. Okey, kita tengok balik. Tengok ni. Selepas berlaku ini contoh untuk berlaku naik, ini arahnya. Selepas berlaku arah yang panjang, biasanya akan ada retracement. Akan ada retracement dan biasanya harga akan bergerak secara mendata dulu sebelum naik. Okey, kita tengok ini. Tengok ni. Ni contoh. Di sini zon sawan dia, zon sawan. Kita tengok. Tengok ni contoh. Selepas berlaku penurunan yang banyak, kita tengok ini. Selepas berlaku penurunan yang banyak, okey, kemudian price naik dan kemudian harga sideways saja, dia bergerak mendata aja. Ini yang saya kata tadi, struktur atau sifat pergerakan harga metal ataupun apa-apa pasangan mata wang lain. Selepas berlaku penurunan yang banyak, biasanya dia akan sideways dulu mendata. Bagi kita sawan, kita pun pening arah mana ni, 2-3 hari dia sideways. Lepas tu harga terus pecah. Harga terus berlaku breakout. Ini situasi yang saya nampak di sini. Situasi. Okey. Berkenaan struktur atau chart pattern, nanti kita buat kelas ulang kaji. Kita akan buat kelas ulang kaji. Semalam kita dah buat ulang kaji berkenaan major dan minor SNR. So nanti kasih asap sikit. Boleh insya-Allah nanti kita kasih asap. Okey? Dan next pada minggu-minggu seterusnya kita akan buat ulang kaji. Kita nak tengok struktur pergerakan atau pattern pergerakan yang biasa terjadi di dalam chart. Ini yang minggu depan tu nanti kita akan tengok pattern. So malam ni kebetulan dah cerita tadi kenapa cikgu dia lamanya dia sideways. So ini yang saya nampak. Biasanya selepas berlaku pergerakan yang besar, pergerakan kenaikan atau penurunan, biasanya harga akan berehat dulu. Biasanya kita panggil berehat. Ambil penumpang isi minyak. So biasanya dia akan bergerak mendata dulu sebelum berlaku kenaikan. Ini apa saya nampak. Okey. Tetapi jangkaan kita ni boleh jadi salah. So di mana zon risiko kita? Zon nak letak stop loss. Zon nak letak stop loss. Okey. So di sini cadangan saya zon untuk letak stop loss. Okey, andai kata kita besok kita dah ada SOP di zon 1790, 1791 untuk kita entry buy, So kita haruslah letak plan risiko kita ataupun stop loss kita di mana. So di sini jika price break di zone ini, so stop loss kita buat rapat serapat yang boleh. Kalau boleh kita buat, kita entry di zone 1790. Okey, so zone SL kita letak saja di zone 1781 atau 82. So kalau kita entry dari zone 179192, berapa pip? Ni besar juga, lebih kurang 80 pip. Kalau kita entry di 179091, kalau SL kita di 1782, lebih kurang 70 pip, 80 pip. 70 pip ke 80 pip. Jadi di sinilah kalau nak trade gold. Kalau nak trade gold, gold ni purata pergerakannya besar. Range purata pergerakan hariannya besar. Jadi SL kita tadi besar. So di sinilah kita kawal money management kita, lot size kita itu.
lot size dengan jumlah entry, jumlah layer kita tu. Jumlah layer kita tu. Kita kawal dari segi lot size dan juga dari segi jumlah entry. Zone SL kita yang saya cadangkan di sekitar 1782, 8281 untuk zone SL. So jangan abaikan SL. Kalau kita kena SL, hit SL, kita redor, kita terima. So jangkaan pergerakan kita tadi salah, kena terima. Okey. So itu jangkaan pergerakan. Okey. So tadi lupa, alang-alang tu dah ada tadi, kita buat Fibo. Tadi kita dah ada SNR, kita dah ada struktur. Sekarang ni bubuh Fibo pula. Bagi sedap. 3 rasa kita bubuh. SNR, market structure, kemudian ada Fibo. Ni kita punya resipi. Resipi ni bukan resipi saya. Ini ramai hotel-hotel lagi dah guna. Okey, so saya nampak, saya tarik Fibo. So ini di zone ini Fibo saya. Ini yang target saya guna Fibo tadi. Saya kata saya nak menunggu di zone 1843 ataupun saya nak menunggu di 1855. So kalau ikut Fibo ni dia tunjuk pula di zone ni ada zone resistance di atas ni. Di atas ni ada zone resistance ni. Ni. Ni zone dia. Berapa ni di sini? Kalau ikut Fibo ni di sekitar 1864, 1867 zone. Kalau kita ikut Fibo, kita nak ambil TP. Ini ini kalau saya guna Fibo. Nanti kalau Fibo ni pun sama, nanti saya akan buat sesi perkongsian juga. Nak guna Fibo, kenapa, macam mana tempat di mana kita nak letak Fibo tu, nak letak level 0, nak letak level 100 di mana. Jangan risau, saya akan buat sesi perkongsian. Jangan percuma aja. Saya sesi ni semua percuma. Jangan risau, saya tak kenakan apa-apa bayaran lagi. Okey? Okey, ini kita punya market outlook untuk 3 pair USD Kanada, GBP USD tadi, dan kemudian kita ada buat Euro JPY, dan kemudian kita ada metal, metal iaitu gold. Kita dah buat 3 pair, 1 gold, 1 metal pada malam ini. Okey, so semoga sesi perkongsian atau market outlook kita pada malam ini akan dapat membantu anda. Sebelum tu jangan lupa, di dalam grup Telegram pun saya ada update. Bila market buka esok, di dalam grup Telegram saya ada update. Saya akan bantu. Kadang-kadang anda ni semua tak sempat, sebab anda sibuk kerja atau mungkin anda ada urusan lain. Kita tak tahu, anda tak sempat nak buat marking SNR, tak sempat nak letak Fibo, tak sempat nak buat market structure. Jangan risau, saya ada masa tengok chat. Nanti saya update dalam group. Saya update dalam group. Kita tengok price action dulu. Kita tengok situasi yang berlaku pada harga, pada market buka besok. So kemungkinan nanti ada signal scalping untuk sell dulu. So saya bagilah signal scalping, sell dulu contoh. Kemudian saya nampak nanti ada setup atau SOP untuk buy. So saya bagi untuk buy, mungkin untuk intraday dulu, ataupun mungkin dah boleh swing nanti. Okey. So ini sesi perkongsian pada malam ni. Okey, dan sebelum itu sikit iklan lah. Dah kokek ni kering tekak ni. Siapa nak belanja air? Okey. Untuk yang belum ada akaun DSM, anda boleh klik link yang ada tertera di bahagian description. Boleh klik link untuk daftar dan dapatkan free NDB 30 yang ditawarkan oleh SM. Dan free NDB ini, jika anda profit, anda boleh buat pengeluaran. Minimum pengeluaran jika anda guna NDB 30 ialah 15 USD. 15 USD. Okey, sebelum itu, pada bulan Ogos nanti akan ada promosi bonus 100%, promosi bonus 100% sehingga 500 USD dari broker XM. Bonus 100% sehingga 500 USD
dari broker ASEAN. Bonus ini support margin dan support floating. Support margin dan support floating. Dan kemudian pada bulan Ogos, awal Ogos, pihak PCK Legacy akan membuat lucky draw. Kita akan buat lucky draw. Ini bukan kontes, ini lucky draw. Lucky draw. Anda hanya perlu buat, anda hanya perlu deposit minimum 100 USD. Anda trade cukup 2 lot, 2 lot standard. So anda dah layak untuk lucky draw. Kita ada 5 hadiah lucky draw. 5 hadiah lucky draw berupa barang elektronik. 5 hadiah lucky draw berupa hadiah elektronik yang bernilai keseluruhan sebanyak RM5,000. RM5,000. Hadiah ini ditaja oleh pihak XM, ditaja oleh pihak broker XM. So nanti tunggu iklan ataupun iklan lah daripada pihak kami di dalam grup Telegram ataupun di page Facebook PCK. Okey, sekian saja sesi perkongsian saja untuk market outlook pada minggu ini. Dan kemudian diharap anda dapat ikut arahan kerajaan untuk mengurangkan penularan COVID-19. Okey, sekian saja dari saya. Assalamualaikum. Selamat sejahtera dan selamat malam.